Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 2 respirasi, subtopik 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia. So dalam 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia, kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama, berkomunikasi dengan contoh bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi dengan simptom dan penyakit yang terlibat, dan yang kedua, menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan merokok terhadap paru-paru. So dalam 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia, kita akan belajar tiga perkara. Yang pertama, bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia, termasuklah karbon monoksida, jerebu, rokok dan sebagainya. Yang kedua ialah penyakit respiratori dan sistem, contohnya kanser paru-paru, emfisema, bronkitis dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan menjalankan eksperimen yang mengkaji kesan merokok terhadap paru-paru. Saya tunjukkan macam mana nak buat eksperimen. Saya tunjukkan sedikit keputusan, perbincangan dan kesimpulan. Alright, so kita pergi dahulu kepada subtopik ini. Kita mulakan dengan udara sangat penting kepada hidupan. Kita nak rungkai sikit, okey, macam mana bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita punya sistem respirasi ini terjejas. So udara sangat penting kepada hidupan. Okey, kita memang sedut udara untuk bernafas. Kita dah belajar sebelum ni sistem respirasi. Dalam udara ada oksigen, okey, mengandungi oksigen untuk respirasi. Tetapi udara itu mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Sebab semakin maju sesuatu tempat ataupun bumi ini, semakin banyak kilang, kereta dan sebagainya, membebaskan bahan-bahan yang tercemar dan menyebabkan udara itu mengandungi bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Tetapi Allah ataupun Tuhan menjadikan bumi ini dah cantik, okey, Tuhan menjadikan hutan simpan sebagai peparuh hijau. Kenapa hutan simpan ni kita panggil sebagai peparuh hijau? Kerana hutan ini merupakan tempat membekalkan oksigen kepada persekitaran. Kita dah belajar proses fotosintesis di mana pokok ataupun tumbuhan membebaskan gas oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi pokok juga ataupun tumbuhan juga mengurangkan bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi. Alright, jadi kita kena peliharalah hutan kita. So kita pergi kepada bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan tar rokok. Yang kedua, karbon monoksida. Yang ketiga, sulfur dioksida. Yang keempat, nitrogen dioksida. Dan yang kelima ialah jerebu, debu dan debunga. So kita pergi satu persatu. Yang pertama, tar rokok. Tar ni bukannya tar jalan tu. Okey, tu bukan tar jalan, bukannya tar tu yang kita nak bincang. Tar ini ialah singkatan daripada total aerosol residue ataupun jumlah sisa aerosol. Okey, so kita bukan bincang berkenaan dengan tar jalan. Okey, bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel dalam laluan pernafasan. So bila tar ini, bila kita hisap rokok, tar ada dalam asap rokok, kita sedut pula asap rokok. So asap rokok tu akan masuk dalam udara sedutan dan akan melekat dan membunuh sel dalam laluan pernafasan. Di mana yang pertama sekali, tengok sistem respirasi yang kita dah belajar. So dia akan memberi kesan kepada farinx, sel di farinx, di epiglottis, di larynx, okey, di trachea, di bronchus, okey, di bronchiole dan di alveolus. So sel-sel di situ boleh matilah, okey, disebabkan oleh tar ini. So menambah pengeluaran mukus dalam peparu. So ada bendalih dalam peparu kita dan juga menambah penghasilan kahak dalam peparu. Sebab itulah perokok ini, kalau kita biasa tengok, dia kerap batuk dan sesama. Kerana sebab apa? Sebab fisiologi badan ni, apabila ada benda asing, ada kotoran kimia yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan peparu kita, kita akan automatik batuk kerana fisiologi badan itu nak bersihkan kotoran kimia tadi. Sebab itulah kalau awak tengok siapa-siapa yang hisap rokok ni selalu akan terbatuk-batuk kerana kita hisap rokok, dalam asap rokok tu ada bahan kimia yang menyebabkan kotoran dalam laluan pernafasan. Jadi badan ni secara automatik nak bersihkan balik. So dia batuk-batuk ataupun sesama. Okey, so kita ada lagi tar rokok.
Sambungannya, kebanyakan pesakit kanser paru adalah terdiri daripada perokok. Kebanyakan pesakit kanser paru ni rata-ratanya terdiri daripada perokok. Okey, tetapi dapatan yang terkini kita dapat, peningkatan kanser paru dalam kalangan perokok pasif semakin tinggi. Okey, perokok pasif ni maknanya dia bukan hisap rokok, tetapi orang yang tidak merokok tetapi menghidu asap rokok daripada perokok. Contohnya, kalaulah kita ni ada anak, kita hisap rokok, jadi yang menghidu asap itu ialah anak kita. So anak kita tu ialah perokok pasif. Jadi perokok pasif ni sekarang ni mengalami kanser paru lebih tinggi. Okey, banyak dah berlaku. Jadi kalau kita sayangkan keluarga kita, janganlah hisap rokok. Okey, janganlah membunuh keluarga kita. Alright, seterusnya, tak rokok boleh menyebabkan kanser paru. So tengok bahan-bahan kimia yang ada dalam rokok ni banyak. Okay? Yang pertama sekali kita tengok dekat situ, dia ada kadmium daripada bateri alkali, stearik, lilin, teluna daripada pelarut industri, ada nikotin, racun serangga, ada pencuci lantai, ada metanol, bahan api, ada karbon monoksida yang sangat berbahaya, asap kumbahan metana dan sebagainya. Bermacam-macam racun yang ada dalam rokok. So nak hisap lagi ke rokok? Elakkanlah, berhentilah merokok. Alright, so seterusnya kita pergi kepada bahan kedua yang memudaratkan sistem respirasi, karbon monoksida. Okey, karbon monoksida ditemukan dalam asap rokok dan asap exhaust kenderaan yang bermotor. Okey, biasanya dalam rokok dan exhaust kereta, motor dan sebagainya. Okey, gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tiada rasa. Sebab itulah karbon monoksida ni boleh kita kategorikan sebagai pembunuh senyap ataupun silent killer. Sebab kita tak boleh tahu kewujudannya, sebab tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. So apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, bila kita sedut karbon monoksida, so karbon monoksida dan oksigen akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita, pergi ke sistem respirasi, pergi ke alveolus. Seterusnya dia akan masuk ke dalam kapilari darah. Okey, apabila masuk ke dalam kapilari darah, karbon monoksida tadi akan bergabung dengan hemoglobin. Menjadi apa? Menjadi karboksi hemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Jadi karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin. Itu salah eja, hemoglobin pula. Okey, karboksi hemoglobin. Okey, so sebab itulah bahaya karbon monoksida ni. Okey, sebab dia ialah silent killer. Sebab kita tak tahu kewujudannya. Alright, so kita pergi kepada bahaya karboksi hemoglobin. Macam mana bahayanya karboksi hemoglobin dalam badan kita ni? Okey, secara biasanya, secara naturalnya, hemoglobin mengangkut oksigen ke seluruh badan. Kita dah belajar sebelum ni. So apabila oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, pergi ke alveolus, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin menjadi hemoglobin dan dihantar ke jantung pam ke seluruh badan untuk dihantar oksigen ke sel-sel badan. Okey, tetapi apabila karbon monoksida ni dia bergabung dengan hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin, dia telah mengurangkan hemoglobin dalam darah. Okey, apabila oksigen kurang, respirasi sel akan terjejas, di mana respirasi sel ni penting kepada sel untuk menjana tenaga ataupun menghasilkan tenaga. So bila oksigen kurang, sel tidak dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi. So bila tak ada tenaga, boleh menyebabkan kematian. So macam itulah, how does karbon monoksida kill you? Okey, sebenarnya hemoglobin ni fungsinya untuk gabung dengan oksigen. Tetapi bila karbon monoksida ni sampai dia bergabung, dia menjadi karboksi hemoglobin, dia telah menolak oksigen dan karbon dioksida apa semua. Okey, dia pula conquer. Jadi tak cukup oksigen lah badan kita. Sebab itulah bahaya. Dan di antara trend orang pembunuh diri, dia menggunakan karbon monoksida. So dia pasang kereta, tutup tingkap, ambil saluran exhaust masuk ke tingkap. So dia bau, dia hidu. Sebab itulah kadang-kadang kita ada tengok berita orang pemandu kereta, penumpang kereta meninggal dalam kereta apabila enjin terpasang kerana ada kebocoran karbon monoksida. So sangat bahaya sebab kita tak dapat detect karbon monoksida ni. Tak ada bau, tak ada warna. Okey. Alright, seterusnya bahan yang ketiga ialah sulfur dioksida. Dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa, gas tanpa warna tapi dengan bau yang menyesakkan. Dia tak ada gas, dia tak ada warna, tetapi dia ada bau yang menyesakkan, yang boleh menyesakkan nafas kita. Okey, gas ini boleh merengsa laluan pernafasan bila menyebabkan kesakitan kepada laluan pernafasan kita, menyebabkan batuk, menyebabkan kita ni sukar bernafas, dan boleh membuat kita ni dapat penyakit bronkitis ataupun radang bronkus. Okey,
seterusnya boleh menyebabkan kanser paru-paru. Okey, seterusnya kita pergi kepada nitrogen dioksida, dihasilkan oleh pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel dalam kenderaan bermotor. Gas berwarna perang dengan bau yang menyesakkan, menyakitkan. So gas ini boleh merengsa laluan pernafasan, menyebabkan batuk, menyebabkan kita sukar bernafas dan menyebabkan penyakit asma. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahan yang last sekali ialah jerebu, debu dan debunga. So jerebu, debu dan debunga ni ialah zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara kita. So punca jerebu, debu dan debunga ni, jerebu lah, katakan jerebu dan debu ni datangnya daripada asap exhaust kenderaan, daripada pembakaran terbuka ataupun kebakaran hutan yang selalu setiap tahun kita akan tempuh ke Malaysia ni, mesti ada jerebu disebabkan oleh pembakaran hutan di mana-mana sahaja. Jadi asap-asap itu akan datang ke kita, sebab itulah menyebabkan kita ni sesak nafas. Okey, so debunga pula, debunga ini dibebaskan oleh enter, dibawa oleh angin ke satu jarak yang jauh dan merata-rata. So bahaya jugalah. So boleh menyebabkan yang pertama sekali merengsa sistem respirasi kita dan menyebabkan kita ni mendapat penyakit respiratori ataupun asma. Sebab itulah kalau ada jerebu, debu dan debunga ni kita kena pakailah face mask. Sebelum wujudnya COVID-19 ni, kita pakai waktu jerebu saja mask, topeng pelitup muka, tapi sekarang sebabkan COVID-19 kita sentiasa kena pakai. Alright. So pembelajaran yang kedua ialah penyakit respiratori dan simptom. Kita akan belajar berkenaan dengan penyakit asma. Yang kedua kita akan belajar penyakit bronkitis. Yang ketiga kita akan belajar penyakit emphysema. Dan yang keempat kita akan belajar berkenaan dengan kanser paru-paru. So kita pergi kepada asma dahulu. Dirangsang oleh kehadiran debu, debunga dan jerebu. Puncanya daripada asap rokok, exhaust kenderaan, daripada pembakaran terbuka ataupun kebakaran hutan. Simptomnya ataupun tanda-tandanya ialah kita mula rasa sesak nafas, kita semput, kita pun batuk. Itu ialah simptom ataupun tanda-tanda kita mengalami penyakit asma. Seterusnya penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ni lebih kepada radang bronkus. Dia menyerang kepada bronkus dalam paru kita disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. So kalau kita tengok simptomnya ialah yang pertama kita akan batuk berterusan, kita akan tercungap-cungap, selepas tu kita tidak dapat tidur, rasa macam sakit je dada. So itu ialah penyakit bronkitis. Seterusnya kita tengok gambar rajah bronkitis macam mana. Itu ialah bronkus dalam paru kita. So dia jadi macam rosaklah, sakit, dia akan menyempitkan laluan udara dalam bronkus tersebut. Sebab itulah kita ni rasa tercungap-cungap, tak cukup nafas. Alright, seterusnya emphysema. Alveolus rosak disebabkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti bahan perengsa dalam asap rokok ni disebabkan oleh alveolus. Tadi bronkus, sekarang ni kerosakan alveolus. Disebabkan oleh bahan berbahaya dalam udara. Di sebelah kiri tu ialah alveolus yang normal dan di sebelah kanan tu ialah alveolus yang rosak. Ni kita panggil sebagai emphysema. So inilah kerosakan yang berlaku terhadap alveolus. Simptomnya ialah yang pertama sekali kita akan sesak nafas, kita sakit bila kita tak bernafas, tarik nafas rasa sakit. Selepas tu kita mudah letih walaupun kita buat kerja yang ringan. Kita buat kerja sedikit pun, kerja yang ringan saja kita pun cepat letih, mudah letih. Itulah tanda ataupun simptom emphysema. Jadi penyakit ini tidak dapat dirawat, tetapi simptom ini kita boleh kawal dengan nasihat daripada doktor lah. Seterusnya kita pergi kepada kanser paru-paru disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser yang kita panggil sebagai karsinogen. So karsinogen ni disedut semasa bernafas. Asap rokok mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar. Tar ni lah punca utama sebab berlakunya kanser paru-paru. Asap rokok dalam rokok tu lah, tar dalam asap rokok. Simptomnya yang pertama sekali kita batuk berterusan, kita berkahak darah. Kahak tu ada darah. Selepas itu kita rasa sakit semasa bernafas. So ini ialah gambar sebelah kiri, gambar paru yang sihat ataupun normal. Di sebelah kanan tu ialah gambar paru yang ada kanser paru lah. So tengok dekat situ dia ada hitam, sakit dan sebagainya, disebabkan oleh rokok. So berhentilah merokok. Seterusnya kita pergi kepada eksperimen mengkaji kesan merokok terhadap paru. So dalam di makmal sekolah kita ada buat eksperimen ini, mengkaji kesan merokok terhadap paru. Pembalik ubah yang terlibat yang pertama dimanipulasikan ialah kehadiran asap rokok. Yang kedua bergerak balas, kita nak tengok apa perubahan dari segi warna kapas, larutan litmus, suhu pada akhir eksperimen.
Yang dimalahkan yang kita tak ubah ialah kadar sedutan udara oleh pam turas. So ini ialah gambar rajah macam mana kita nak buat eksperimen di makmal untuk mengkaji kesan merokok terhadap peparu. So kita nak tengok dekat mana? Kita nak tengok perubahan warna kapas, warna putih lepas kita letak rokok, warnanya apa selepas itu. Lepas itu kita nak tengok perubahan warna yang berlaku di larutan litmus. Okey, lepas tu kita nak tengok juga bacaan suhu apabila kita isap rokok, apa kesannya. Okey, so keputusan ataupun pemerhatian yang kita dapat, kita buat jadual. Okey, kita tengok dekat atas tu kehadiran asap rokok. Okey, bila kita tidak ada asap rokok, okey, warna kapas putih, akhir pun putih, warna larutan litmus awal eksperimen pun warna purple, warna ungu, di akhir eksperimen pun warna ungu, suhu termometer pun tetap tak berubah. So bila kita letak rokok, ada kehadiran asap rokok, warna kapas pada awalnya warna putih, tetapi pada akhir eksperimen dia dah berubah menjadi kuning kehitaman. Warna larutan litmus pula dia berubah daripada warna ungu ke warna merah, dan suhu termometer pada awalnya 37.1 darjah Celsius dia telah meningkat kepada 44.3 darjah Celsius. Okey, dia dah meningkat. So apa kita boleh buat kesimpulan? Kita akan bincang berkenaan perubahan yang berlaku pada kapas yang menjadi kuning kehitaman, warna larutan litmus yang berubah menjadi merah, dan suhu termometer yang meningkat kepada 44.3 darjah Celsius. So apa dia perbincangannya? Yang pertama sekali kita tengok kapas tadi, di mana kapas ini dah berubah daripada putih menjadi kuning kehitaman. Okay, kapas ni mewakili peparu dalam badan kita. So bila kita tengok gambar rajah dekat sini, so pada awalnya warna putih, lepas kita alihkan asap rokok dia dah jadi warna kuning kehitaman. Jadi asap rokok ni mengandungi tar. Kesimpulannya kita nak bagi tahu bahawa dalam asap rokok ni mengandungi tar yang boleh menghitamkan peparu dan boleh menyebabkan peparu tu mendapat kanser peparu. Okey, seterusnya yang kedua, bacaan termometer dia meningkat daripada 37.1 darjah Celsius menjadi 44.3 darjah Celsius, menunjukkan bahawa asap rokok ni mengandungi haba yang menyebabkan suhu peparu kita menjadi tinggi, rasa panas. Okey, seterusnya yang ketiga ialah perubahan warna larutan litmus. Okey, warna asalnya warna ungu berubah menjadi warna merah. Okey, contohnya kat sini, kalau perubahan warna larutan litmus ni daripada ungu menjadi warna merah, menunjukkan bahawa larutan itu berasid. Okey, pH 4 maknanya berasid lah. Jadi menunjukkan bahawa asap rokok ni juga berasid yang boleh mengakis peparu. So kalau dalam eksperimen kita guna larutan litmus, ni lah keputusannya. Kalau kita guna larutan penunjuk bikarbonat, dia akan jadi warna merah akan bertukar menjadi warna kuning, menunjukkan ada asid. Kalau kita guna larutan penunjuk semesta, dia berubah daripada warna hijau pergi warna kuning, menunjukkan kehadiran asid. Kesimpulannya, okey, bahawa asap rokok ni ada asid lah, so sangat bahaya kepada peparu kita. So kesimpulan yang kita boleh buat, hipotesis kita diterima, iaitu asap rokok mengandungi tar rokok, gas berasid dan suhu tinggi yang boleh merosakkan peparu. So kita jagalah peparu kita elok-elok. Tuhan Allah dah bagi peparu kita, gunalah betul-betul. Yang paling penting kita cakap elakkan ataupun stop smoking, janganlah merokok. Okey, nasihatlah kepada kawan-kawan, ahli keluarga kita tu, berhentilah merokok, sangat bahaya, macam-macam penyakit dah kita bincang. Okey, so boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini dengan cara awak tekan saja link di description video di bawah ini, dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kalau ada soalan ke apa, boleh tanya di komen, dan boleh juga tanya di page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. So kita akan belajar selepas ini pembelajaran seterusnya 2.4, subtopik yang ke 2.4, adaptasi dalam sistem respirasi. Kita akan belajar macam mana sistem respirasi yang berlaku pada 3 haiwan ini, iaitu belalang, ikan dan katak. Tak sama macam kita. Okey, jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.